Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Ain. Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai subjek sains. Okey, pembelajaran pada hari ini adalah secara maya. Jom kita belajar. Bab 5. Termokimia pada muka surat kedua. Apa itu termokimia? Termokimia adalah satu kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Okey, apa itu tindak balas kimia? Tindak balas kimia terbahagi kepada dua, iaitu tindak balas endotermik dan juga eksotermik. Okey, kita tengok kepada muka surat yang ketiga mengenai tindak balas tersebut. Okey, tindak balas endotermik. Okey. Apa itu endotermik? Iaitu haba yang diserap daripada persekitaran yang menyebabkan suhu persekitaran menurun. Okey, di situ ada contoh di mana contohnya adalah melarutkan amonium klorida di dalam air. Yakni dia akan berlaku tindak balas kerana haba diserapkan dari persekitaran dan suhu persekitaran menurun. Baik, di bawah itu ada tindak balas endotermik. Kita akan tengok tindak balas endotermik tersebut dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama adalah fotosintesis. Okey, kita tengok bagaimana fotosintesis itu bertindak balas. Okey, fotosintesis seperti tumbuhan. Kita tahu fotosintesis itu daripada tumbuhan, dia menyerap tenaga daripada matahari untuk menghasilkan glukosa dan oksigen daripada karbon dioksida dan juga air. Okey, yang kedua itu adalah memasak. Apa kaitan memasak dengan tindak balas endotermik? Okey, memasak contohnya seperti dough biskut, dia menyerap haba daripada ketuhar dan ia ditukarkan kepada pastry yang keras. Maksudnya pastry itu menjadi masak. Daripada tidak masak menjadi masak. Okey, seterusnya melarutkan garam amonium dalam air. Okey, sebagai contoh, amonium klorida dilarutkan di dalam air, di mana amonium klorida akan menyerap tenaga daripada air dan persekitarannya. Okey, yang keempat, iaitu penguraian sebatian logam yang kurang aktif, iaitu ia akan menyebabkan haba diserap dan berlaku penurunan suhu persekitarannya. Okey, seterusnya tindak balas penguraian karbon logam. Okey, di situ dia akan berlaku penyerapan haba semasa penguraian karbon logam dan dia bertindak balas dalam endotermik. Okey, yang keenam adalah membuat pek sejuk segera. Okey, pek sejuk segera ni adalah campuran air dan amonium nitrat dalam pek sejuk tersebut yang menyebabkan sesuatu tindak balas endotermik. Okey, itu adalah contoh tindak balas endotermik berlaku. Okey, kita tengok sekarang apa pula eksotermik. Kita buka kepada muka surat yang keempat. Okey, tindak balas eksotermik. Apa itu tindak balas eksotermik? Okey, tindak balas yang menyebabkan haba dibebaskan ke persekitaran yang menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Okey, sebagai contoh di situ, pembakaran karbon dalam udara, yakni dia berlaku tindak balas kerana haba dibebaskan ke persekitaran dan suhu persekitaran meningkat. Okey, ada contoh yang boleh dikaitkan dalam kehidupan hariannya. Okey, yang pertama kita tengok tu adalah respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi ialah suatu proses eksotermik kerana ia membebaskan sejumlah besar tenaga ke persekitaran. Okey, dia berlaku apabila molekul-molekul glukosa bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Itu adalah respirasi. Okey, yang kedua adalah pembakaran bunga api. Pembakaran bunga api ini dia membebaskan tenaga dan membentuk haba yang sangat banyak.
Okey, seterusnya adalah melarutkan natrium hidroksida dalam air. Okey, itu adalah tindak balas antara asid dan juga base. Di mana tindak balas penyutrian membebaskan tenaga haba yang memanaskan larutan menyebabkan suhu meningkat. Okey, seterusnya adalah pembakaran api fosil. Itu juga menyebabkan pembebasan haba dan berlakunya tindak balas eksotermik. Seterusnya tindak balas termik. Pembebasan berlaku ke persekitaran apabila leburan ferrum dan aluminium oksida dihasilkan daripada aluminium dan ferrum 3 oksida. Okey, seterusnya adalah pengaratan besi. Macam mana tindak balas eksotermik itu boleh berlaku? Iaitu dengan adanya logam dicampur dengan air dan dicampur dengan oksigen, maka menyebabkan tindak balas eksotermik berlaku. Dan yang terakhir, membuat pek panas segera. Okey, membuat pek panas segera tu bagaimana? Iaitu pencampuran air dan garam seperti kalsium oksida di dalam pek panas menyebabkan tindak balas eksotermik. Ini adalah contoh-contoh bagi tindak balas eksotermik. Okey, cikgu nak berikan contoh yang kita boleh kaitkan tindak balas endotermik dan juga tindak balas eksotermik dalam harian kita. Pek panas segera. Ia terdiri daripada tindak balas eksotermik, iaitu tindak balas yang membebaskan haba. Di mana kelebihan apabila kita menggunakan pek panas segera, ia dapat melegakan kekejangan otot. Sekiranya kita mengalami kekejangan otot, maka dengan penggunaan pek panas segera ini dapat membantu mengurangkan kesakitan. Selain itu, dapat meningkatkan kadar peredaran darah. Penggunaan pek panas segera ini dapat memastikan bahawa peredaran darah akan berjalan dengan lancar. Pek sejuk segera, di mana ia terdiri daripada tindak balas endotermik, iaitu tindak balas yang menyerap haba. Antara kelebihan apabila kita menggunakan pek sejuk segera adalah mengurangkan bengkak pada luka ataupun radang tisu. Sekiranya kita mengalami kecederaan, dengan penggunaan pek sejuk segera ini dapat membantu untuk mengurangkan kesakitan. Yang kedua, membantu untuk menghentikan darah. Dengan penggunaan pek sejuk segera, ia dapat menghentikan peredaran darah yang keluar. Baiklah, sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan dengan topik yang baru. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.